dalam kita membicarakan isu Syria ni, timbul pula satu isu lain, ya. Walaupun pada peringkat awalnya tak relevan, tetapi kerelevanannya semakin menyerlah, dan sampai kepada kemuncaknya 2 atau 3 minggu lepas, sehingga Dr. Yusuf Qaradawi yang paling teliti dalam memilih perkataan, ini seorang ulama yang paling teliti, yang paling cermat dalam memilih perkataan, tapi pada kali ini telah memilih laras bahasa yang paling keras, sehingga kita yang biasa membaca pandangan-pandangan Dr. Yusuf Qaradawi agak kaget, kejut, kerana beliau telah menggunakan istilah yang paling tepat untuk Hizbullah, itu Hizbul Syaitan. This is atypical of Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, selama ini dia tidak akan mengambil satu pandangan yang kita katakan pandangan jalur keras. Dia selalu akan mengambil pandangan yang penuh di sana hikmah. Tapi kali ini dia mengakui, aku tersilap, dan aku pada saat ini mengakui dan mengiktiraf pandangan ulama-ulama Saudi yang jauh lebih tegas dan keras di dalam menentukan sikap. Ulama Saudi tidak berdolak dalih lagi dalam isu ini, ya. Mereka dicop terus, terkeluar daripada Islam. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi tidak pernah mengeluarkan pandangan seperti itu. Paling serius tu kenyataan Dr. Yusuf Qaradawi tentang Syiah, disebut Syiah, anda tak sebut Syiah semua, tentang Syiah ni, isu Syiah, ya, ialah menasihati golongan Syiah ini supaya jangan berdakwah kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan berdakwah kepada golongan Sunnah. Kalau nak berdakwah daripada kalangan bukan Islam. Itulah nasihat Dr. Yusuf Qaradawi kepada golongan Syiah. Maknanya amat halus, amat halus mesej yang terkandung di sana, ya. Mendedahkan tentang tipu daya, mendedahkan tentang agenda-agenda tersembunyi golongan Syiah Rafidah, yang mungkin kalau sempat akan jelaskan sedikit siapa Syiah. Tapi anda nak bawa perhatian antum kepada apa yang berlaku di negara kita, ya, supaya kita boleh nampak kaitannya dengan apa yang berlaku di sini. Antum sila pergi tengok e-fatwa, iaitu jawatan kuasa fatwa kebangsaan, telah mengeluarkan satu fatwa pada tahun 1984. Boleh semak, boleh tengok dalam website nanti. Fatwa yang diputuskan pada tahun 1984 telah menolak Syiah sebagai agama yang sesat, aliran yang sesat, bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Syiah dikategorikan sebagai sesat, walaupun tidak menggunakan perkataan kafir secara eksplisit di situ, tapi sesat itu pun sudah memadai lah, ya, untuk menjelaskan bahawa ini adalah pegangan yang sudah menyimpang jauh daripada akidah salimah, akidah yang murni di dalam Islam. Tetapi fatwa pada tahun 1984 ni mengatakan kecuali berarti ada kelompok Syiah yang diraikan, iaitu aliran Zaidiyah dan Ja'fari. Okey, jadi Majlis Fatwa Kebangsaan, ingat ni, 1984 mengiktiraf dua aliran sahaja, iaitu Zaidiyah dan Ja'fari. Nah, berlaku semakan pada tahun 1996. Semakan fatwa pada tahun 1996 telah menolak Syiah keseluruhannya, termasuk aliran Zaidiyah dan Ja'fari, dan sekaligus membatalkan keputusan pada tahun 1984. Jadi dari sudut undang-undang, bukan dari sudut undang-undang, dari sudut hukum di negara kita ni, kita belum pergi ke luar lagi, di Malaysia ini telah menghukum Syiah sebagai terkeluar daripada Islam. Kita nak tafsir macam mana lagi? Kalau namanya sudah sesat, berarti sudah terkeluar daripada Islam lah. Jangan berdolak dalil lagi lah, ya. Kalau ianya sudah sesat, berarti terkeluar daripada Islam, walaupun kita tak tergamak nak menggunakan perkataan kafir sebagaimana ulama-ulama Saudi, ya. Dan kita harus faham kenapa ulama Saudi menggunakan istilah yang jauh lebih keras dan sebenarnya lebih tepat. Kerana apa? Kerana mereka menghadapi Iran ini sepanjang tahun melalui ibadah umrah dan haji. Walaupun mereka dibenarkan untuk mengerjakan ibadah haji sebab secara zahirnya mereka mengaku Islam, cuma dari sudut hukumnya mereka sebenarnya sudah terkeluar, ya. Okey.
Nah itu kedudukan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan kita boleh rujuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh negeri-negeri. Dan sedar tak sedar ada 20 fatwa, ya. Sama ada diwartakan atau tidak diwartakan. Dan anda dah tengok dalam senarai itu 9 fatwa negeri diwartakan, 11 tidak diwartakan. Tak pentinglah warta ke tak warta ke, tapi Majlis Fatwa bersidang dan memutuskan bahawa Syiah ini ditolak. Dan bukan satu, bukan dua, 20 sitting, 20 fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Negeri Pulau Pinang, Sarawak, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, dan beberapa negeri yang lain. Sejak tahun 1992. Jadi dari sudut hukum, ya, seperti yang dirumuskan oleh Majlis Fatwa, sama ada di peringkat negeri ataupun kebangsaan, anda nak tanya antum, apakah Syiah ini diiktiraf sebagai satu mazhab ataupun ditolak sebagai suatu aliran, satu anutan yang sudah terkeluar daripada Islam? Cukuplah, ya, cukuplah dengan berpegang dengan fatwa yang diwartakan di negara kita ini, baik di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan, untuk mengambil satu sikap yang jelas terhadap Syiah. Maka jangan ada lagi di kalangan kita yang berdolak dalih yang mengatakan mereka ini adalah mazhab, ya. Kenapa kita tekankan perkara ini? Syiah adalah suatu ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya ialah mereka berdakwah kepada golongan Sunni atas rasa dendam dan benci. Kita berdakwah atas dasar apa? Kita jumpa orang Cina, kita berdakwah kepada dia atas dasar apa? Kafir harbi. Ada ke? Kalau kita bermula dengan kalimah ini, berarti janganlah terlibat dengan dakwah kepada bukan Islam. Kerana di dalam hati kita penuh dengan kebencian, bukannya kasih sayang. Tetapi Syiah, ya, Syiah berdakwah atas dasar benci dan dendam. Benci dan dendam kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar, yang kononnya jawatan khilafah ini dirampas oleh mereka, dan yang mana waris sebenarnya adalah Ali bin Abi Talib. Dan jangan sekali-kali antum bila mendengar perkataan Ali karamallahu wajhah, ini adalah kalimah Syiah. Apa bezanya Ali dan Umar dan Abu Bakar? Yang sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Ali karamallahu wajhah. Siapa yang ajar ni? Apa lebihnya Ali berbanding Abu Bakar? Bahkan dari sudut taraf, ya, dari sudut status Abu Bakar Umar jauh lebih tinggi daripada Ali, walaupun keempat-empat sahabat Khulafa Ar-Rashidah campur seorang Umar bin Abdul Aziz adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu sahaja, mereka menuduh Aisyah melakukan perbuatan yang tidak-tidak, kita tak sanggup mengatakannya. Mereka menuduh kafir para sahabat, memusuhi mereka. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, antara dua sahabat yang dijanjikan syurga, dan mereka memusuhinya dan sebahagiannya mengkafirkannya. Apa hukumnya mengkafirkan ahli syurga? Nah, kalau mereka ni sudah dijanjikan ahli syurga, anda nak tanya tu, Talhah bin Ubaidillah sekarang ni di dalam syurga ke di mana? Dalam syurga. Siapa-siapa yang mempertikaikan atau ragu-ragu Talhah bin Abdullah berada dalam syurga, berarti cek balik. Sebab apa? Ini adalah satu pribadi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dia akan masuk syurga. Berapa orang? 10. Mengatakan seorang muslim itu kafir, muslim biasa-biasa mengatakan seorang muslim itu kafir, dan tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Kalau orang yang dituduh itu tidak kafir, apatah lagi menuduh seorang sahabat yang bukan sahaja dijamin keturunan imannya, bahkan dijamin ahli syurga. Apakah hukumnya orang yang mengkafirkan ataupun menghina orang yang seperti ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ana mulakan dengan perkara ini, takut kita masih belum mantap, ya. Belum mantap pegangan kita dan keyakinan kita terhadap. Sebab Syiah ini, apakah senjata mereka? Taqiyah.
Taqiyah ni apa? Berbohong. Ya. Minta maaf lah, mungkin tadi Dr. Samsuri dah beritahu dah, Ustaz ni dah cover dah kan topik ni kan. Cuma mana nak stress balik supaya kita dapat lihat apakah kaitannya dengan isu yang berlaku di Syria.